Orang Arab ni tuan-tuan, jangan nak berlawan pasal emas dan perak. Zaman Abu Jahal, Abu Lahab lagi sampai sekarang, orang Arab kaya dengan emas dan perak. Kalau setakat, Mami Jarum kan, aku pakai gelang sampai siku, aku sampai leher, dia kata. Sebab memang dia kaya, emas perak dia banyak. Bukan itu istilah berlawan kalangan orang Arab. Emas perak dia terlalu banyak. Yang mereka rasakan mewah, berjaya, melebihi orang lain, kalau mereka ada kebun, kebun mereka subur. Itu digambarkan sebagai kebun bagi yang banyak istighfar. Kemudian, nak jadikan cerita, kita ni kalau 950 tahun dakwah ni, saya cukuplah bagi 95 tahun dakwah. Masuk tahun ke 50, ke 60, ke 70, datang surau ni dah tak tahu tajuk apa lagi dah. 950 tahun ni lama, mam. Tapi ujian untuk Nabi Nuh AS, pengikut dia tak lebih 80 orang. Mana setiap 100 tahun, daripada 950 tahun tu, tak lebih 10 orang yang ikut dia. Kita tulis status kat Facebook, yang like-nya 10 orang, kecewa. Okey lah tu. Daripada tak ada orang like langsung. Kan? Jangan kecewa dalam berdakwah. Nabi Nuh, pengikutnya tak lebih 80 orang, tapi dakwahnya 950 tahun tanpa henti, tanpa putus asa. Apa yang dikatakan pada kaumnya? Bertaubatlah, istighfarlah, istighfarlah, istighfarlah. Yang dia kerap cakap, suruh istighfar, kembali pada Allah Ta'ala. Dakwah tak susah. Ingat Tuhan, kan? Ini sembang panjang-panjang, kawan tu tidur dengarnya. Suruh orang kembali pada tujuan asalnya berada di atas muka bumi. Okey, ayat ke-10. Apa kata Nabi Nuh AS? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata pada kaumnya, bertaubatlah, istaghfiru rabbakum. Bertaubatlah, minta ampunlah pada Tuhan kamu semua. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Dah dapat kelebihan pertama. Apa kelebihan pertama istighfar, ibu-ibu, bapa-bapa? Bila kita istighfar, confirm Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Itu kelebihan pertama istighfar. Wajiblah, haruslah bila kita istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Cuma kena ingat, jangan samakan taubat dengan istighfar. Taubat ni tajuk besar. Taubat. Antara cara bertaubat, pecahan kecil dia, salah satunya istighfar. Istighfar adalah cabang-cabang taubat. Meninggalkan maksiat itu taubat. Betul tak? Semayang malam tu pun kita bangun semayang, taubat. Jangan samakan. Istighfar salah satu cabang bertaubat. Jadi salah satu istighfar adalah salah satu cara bertaubat. Kita kena faham, istighfar adalah zikir. Betul tak? Zikir. Zikir ni tuan-tuan dan puan-puan, kita baca hari-hari zikir. Zikir ni ada matlamat dia. Matlamat dia dua. Zikir ni ada dua matlamat utamanya baru sampai pada Allah Ta'ala. Jangan sebut ikhlas. Ikhlas ni memang wajib ada dah. Matlamat zikir ada dua, ujungnya ada huruf A dengan T perkataan dia. Pertama, mesti ingat. Ingat apa? Ingat Allah Ta'ala. Bila zikir astaghfirullahalazim, mesti ingat. Ingat siapa? Ingat Allah Ta'ala. Ada ke orang zikir tapi tak ingat Allah Ta'ala? Mustahil lah Ustaz. Ada. Bila kita pergi masjid dan surau, lepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali. Betul tak? Tapi ada orang, astaghfirullahalazim, keluar handphone daripada poket, tengok WhatsApp. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilah. Orang tak nak bayar hutang. Ilaha illa wal hayyul. Projek masuk. Wa atubu ilaih. Projek masuk. Dapat tender contohnya. Orang tempah nasi lemak 1000 bungkus. Alhamdulillah. Terkejut imam kat depan. Aku belum alhamdulillah lagi. Baru istighfar, kau dah zikir alhamdulillah. Allahu akbar. Betul tak? Itu bukan ingat Allah. Betul tak? Kena tumpu. Astagfirullah. Selain daripada sebutan nak kena betul, ingat. Yang kedua, matlamat zikir adalah dekat. Dekat dengan Allah Ta'ala. Apa maksud dekat dengan Allah Ta'ala? Takut. Dekat ni bila kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala, kita akan rasa takut. Bagaimana takut? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat kedua surah Al-Anfal.
Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman, bila dizikirkan, disebutkan nama Allah Ta'ala, rasa bergetar dekat dia punya jiwa dia. Jantung hatinya rasa bergetar. Astagfirullah, bergetar jiwa. Itu rasa takut dan dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi zikir, kena jaga matlamatnya, ingat dan dekat. Okey, kelebihan pertama istighfar, kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Ayat yang ke-11 surah Nuh, apa Allah Ta'ala kata kelebihan kedua istighfar? Yursilis samaa alaikum midrara. Kata Nabi Nuh kat kaum dia, korang semua istighfar daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang mencurah-curah untuk kamu semua. Hujan akan turun mencurah-curah. Hujan ni rahmat. Kalau bumi yang kering tandus, pokok tak subur. Kalau hujan, pokok jadi subur. Kalau binatang kurus, akan jadi gemuk binatang bila hujan. Jadi orang yang banyak istighfar, insya-Allah kalau kemarau lama tak hujan, hujan jarang turun, akan diturunkan hujan. Ataupun ayat Quran mana boleh ambil zahir semata-mata, betul tak? Hujan semata-mata tidak. Qiyasannya, kalau tafsirannya, kalau tidaklah hujan yang nampak di mata, diturunkan. Hujan ni lambang apa? Lambang rahmat, betul tak? Hujan rahmat. Jadi kalau banyak istighfar, kalau hujan tak turun sekalipun, rahmat akan turun pada kita dalam apa jua bentuk. Rahmat ketenangan, rahmat keampunan, rahmat ketenangan jiwa, rahmat. Ya, jangan istighfar banyak-banyak. Seminggu tak hujan dah Bakri ni. Ustaz kata istighfar turun hujan. Aku baru tanam jagung, nak buat kebun jagung 10 ekar. Bukan. Hujan itu rahmat, betul tak? Kalau tak turun dalam bentuk hujan pun, pastinya rahmat akan turun untuk kita bila banyak istighfar. Jangan marahkan hujan. Ada orang kata hujan ni bawa bala bencana. Banjir besar, banjir kilat. Semalam banjir kilat dekat Batu Pahat. Banjir. Negeri Sembilan sebelum ni banjir. Hujan tak pernah salah. Sebab tu Nabi SAW ajarkan doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Yang menjadikan hujan tu bahaya kerana tangan-tangan manusia. Setuju tak? Hujan ni kalau turunnya terlebih, yang akan serap lebihan air hujan tu tanah, betul tak? Dan pokok-pokok sebagai tempat tadahan dia. Kalau dah semua tanah kena tar, kena simin, kena pembangunan, macam mana dia nak serap air yang berlebih tu? Harap longkang, besar macam mana pun longkang, sekali air datang banyak, melempah. Betul tak? Kalau pokok dah tak ada di Gunung Ganang, Bukit Bukau, tak ada yang nak tadah tahan air tu, direct terus, banjir lumpur. Jangan bila hujan turun, oi, ini banjir sekarang ni. Jangan doa supaya hujan itu datang sebagai manfaat dan bukan mudarat pada kita. Itu Nabi SAW ajarkan. Tak ada istilah hujan pagi macam ni, hujan tengah hari macam tu, hujan malam ini. Ada orang cakap itu. Saya pernah dengar orang tua-tua dulu cakap, dia kata, saya tanya Ustaz, hujan pagi rezeki, hujan tengah hari apa, hujan malam macam tu lah. Bala tak? Hujan turun bila-bila pun bawa rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, itu kedua. Banyak istighfar, rahmat turun dalam bentuk hujan atau apa-apa rahmat sekalipun. Ya, tapi dalam ayat tu sebut hujan. Dia rahmat akan turun untuk kita. Itu dia punya tafsiran dia. Ayat yang ke-12 surah Nuh. Allah Ta'ala berfirman lagi. Dengan apa? Wa yumdidkum bi amwal. Kelebihan ketiga istighfar. Orang banyak istighfar, kata Nabi Nuh pada kaumnya, akan ditambah, digandakan dia punya amwal. Amwal ni jamak ataupun plural kepada harta benda. Barang siapa banyak istighfar, Allah Ta'ala akan gandakan harta benda dia. Wa yumdidkum bi amwalin. Dalam ayat ke-12. Jangan marah saya kena cakap siap-siap. Dia istighfar imam sehari 1000, esok 2000, lusa 3000, tulat. Orang panggil tulat, lepas lusa, the day after tomorrow, tulat. Dia marah saya, dia kata, Ustaz Adi, bagi tahu Pio Raihan, aku istighfar makin hari makin banyak. Tapi aku cek akaun hari ni 1 sen pun tak bertambah. Duit apa? BPH pun dah habis, dia kata. Siapa suruh habis kan? Bulan 1 pun masuk pemberian kedua. Beringatlah kita. Tambahkan modal perniagaan kuih ke apa ke. Yang dapat pergi makan KFC, belanja sekampung, siapa suruh? Bantuan Prihatin Nasional. Tak ada bertambah Ustaz. Januari masuk Januari lah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ramai manusia yang menyangkakan kalau ayat sebut tentang amwal atau almal, harta adalah duit semata-mata, betul tak? Barang kemas semata-mata. Harta anak harta kita, betul tak? Suami harta kita, kereta harta kita, pokok harta kita, surau ini harta kita bersama. Bukan duit saja. Jangan istighfar kejap-kejap cek akaun, buka online banking. Gila je tuan-tuan.
Itu kena usaha lah kan. Cari duit, bertambahlah duit. Harta ni luas maksudnya. Digandakan hartanya maksudnya contoh pokok banyak durian tapi tak berbuah, tiba-tiba berbuah. Berganda tak harta? Berganda. Kan? Pokok mempelam depan rumah, mangga. Dah 3 tahun dah. Dah 4 tahun tanam tak berbuah. Baru nak hayun aja parang, bunga keluar. Rezeki lagi, betul tak? Orang tua-tua dulu ganas. Dia ajar saya kalau pokok tak berbuah ni, dia panggil takik. Bahasa standard, tetak sikit. Cakap dengan dia, kalau kau tak berbuah, aku tebang kau lagi sebulan. Selalunya memang berbuah, tapi berdosa. Cakap tak apa, tetak tu dia sakit. Dia makhluk yang hidup pokok orang dulu-dulu. Dia tetaknya, orang Islam panggil takik. Takik. Aku takik dulu. Kalau bulan depan kau tak berbuah, bagi syarat tu, aku tebang kau. Berbuah lebat. Sampai orang Islam panggil sokah dahan. Dahan ni patah. Sokah dahan. Jadi itu rezeki, betul tak? Contoh kereta. Kita ni duit kita banyak tu je simpanan. Kereta tu lah sebiji. Tapi asyik buat hal dia kereta kita. Kejap-kejap rosak. Sekali kita banyak istighfar, kita tak fikir. Pasal kita istighfar banyak-banyak. Lillahi ta'ala istighfar. Tiba-tiba 4 bulan berturut-turut kereta tak buat, masalah. Rezeki tak ibu-ibu? Rezeki tak bapak-bapak? Rezekilah. Dapat simpan duit, betul tak? Kereta tak banyak rosak, rezeki bertambah. Anak kita kuat membazir, tiba-tiba dia insaf dah tak nak minta duit belanja lebih. Harta kita juga tu. Anak-anak kita dah tak minta duit lebih kan. Isteri kita tiba-tiba kata, bang, saya tak nak dah barang kemas. Abang beli ke saya buku rujukan agama je. Cukup dah. Saya tak nak minta emas. Abang bagi duit beli emas, saya tak nak. Saya sedekah pada masjid semuanya. Jadi jimat lagi. Alhamdulillah. Tak adalah aku lah je. Bagi ambil. Jangan cakap tak nak. Anak menantu ada, betul tak? Beli, hadiahkan anak menantu. Betul tak? Jiran tak payah. Jiran kita bagi makanan je. Kalau sayang jiran betul-betul, bagilah barang kemas kita. Ya? Rezeki. Ada orang dia pandang duit dia tambah dalam akaun, tidak. Rezeki. Kesihatan juga rezeki, betul tak ibu-ibu? Asyik keluar duit, pergi buat farmasi, klinik. Tiba-tiba Alhamdulillah badan jarang tak sihat kan? Duit bertambah lagi, jimat tak pergi klinik, harta. Ini cek online banking setiap sekali lepas waktu solat. Lepas istighfar 100 kali, nak cek duit bertambah. Memang taklah. BPN fasa 2 masuk Januari. Saya bagi tahu lagi sekali. Ya? Januari jangan tanya berapa bulan, saya tak tahu. Saya bukan kerja LHDN. Ya? Jangan. Itu yang ketiga. Allah Ta'ala gandakan harta benda kita. Wabanin. Yang keempat, kalau orang banyak istighfar, Allah Ta'ala akan gandakan anak-anak keturunan dia, anak-anak dia. Jangan juga saya kena jelaskan betul-betul. Jangan buat gila tuan-tuan. Datang jumpa saya, ustaz, saya dah sebulan mencuba. Masya Allah. Istighfarnya banyak. Minum tongkat Ali. Isteri saya kacik Fatimah. Mahkota dewa saya rata macam tu je. Mahkota dewa. Tongkat Ali tu saya ulang pada ustaz, dia kata. Tak dapat pun, dah 20 tahun teringin nak mendukung budak kecil, dia kata. Haji umur berapa? 65. Bini 63. Patutlah. Validity dah habis. Jangan buat gila tuan-tuan. Yang tu saya pun pening kepala. Habis macam mana nak buat ustaz? Aku tak nak bagi idea, nanti aku kena. Faham sendiri. Ya? Jadi bukan tu. Maksudnya bukan jumlah anak je bertambah. Jangan pandang ayat Quran ni zahir. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu kalau perasan, ada orang yang dia jenis suka buka muka surat Quran, baca dia tafsir sendiri. Sesat kadang-kadang. Sebab tak ada guru, tak ada rujukan yang betul bila tafsirkan ayat Al-Quran. Memang sebut anak, tapi bukan anak tu pada jumlah anak. Contoh kita ni memang dah tak boleh nak bersalin lagi, tak boleh nak tambah anak, dan memang tamat dah waktu untuk kita ada anak. Tapi kita adalah anak 2 orang, tak ramai ustaz 2 orang ya. Tapi anak 2 orang ni anak yang perangainya baik, taat ibu bapa, ataupun dulu tak nak dengar cakap. Sekarang lepas banyak istighfar, anak dengar cakap. Itu tanda bertambah lah tu. Bertambah keberkatan, kebaikan dalam diri anak-anak kita. Kan? Itulah maksud sebenarnya. Tapi kalau orang yang masih ada peluang ataupun belum punya anak, ikhtiarlah dengan banyakkan istighfar, sedekah, sayangi anak-anak orang lain, anak-anak buah. Mudah-mudahan dapat. Tapi dah sedia ada, dah tak boleh tambah, memang tak boleh. Tapi bolehnya bertambah pada keberkatan dalam diri anak-anak kita. Ya? Ataupun kita dah tak boleh beranak, anak-anak kita dah kahwin, mungkin cucu kita ramai. Itu dia kan, baik. Ada orang dia anak ramai tapi mungkin ujian dia ada masalah lain. Tapi ada orang anaknya seorang je, anak tunggal je. Tapi anak dia tu Masya Allah, segala serba-serbi mak ayahnya diuruskan. Itu keberkatan. Keberkatan ni bukan pada jumlah, tapi pada kebaikan yang ada dalam sesuatu perkara, anak ke, harta ke, berkat, barakah.
keberkahan, kan? Jangan macam tu. Pening kepala saya. Saya dah mencuba lama. Jangan 20 tahun tak dukung budak kecil, lengah nanti krem tangan. Kadang-kadang sempat je ujung-ujung umur tu. Takut cucu bersaing dengan anak nanti sebaya. Pak saudara, anak buah masuk sekolah sama-sama. Apa tak adanya ada. Kampung saya, kawan saya. Dia tingkatan 5, anak buah dia dah tahun ketiga universiti. Sebab kakak sulung dia kahwin muda, dapat anak buah dia. Mak dia ujung-ujung dapat dia seorang. Pinjam buku teks anak buah sendiri. Anak buah sendiri lagi besar dia. Anak buah dia perempuan, dia lelaki. Kawan saya sekampung. Jangan coba-coba. Dah 20 tahun tak dukung budak, tak bangun malam, nanti petam nanti. Nak bangun tukar lampin. Dukung macam ni. Kan? Tapi itu rezeki maknanya. Kan? Kalau dia tak boleh, tapi keberkatan yang ada dalam diri anak-anak. Yang kelima. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Dan Allah Ta'ala akan jadikan bagi orang yang banyak beristighfar pada Allah Ta'ala dengan kebun-kebun yang subur menghijau. Jannat. Wa yaj'al lakum, dan dia menjadikan kamu semua kebun-kebun. Ini pun kena faham. Jangan ambil zahir ayat. Salah. Kalau kita sekadar tengok ayat Quran kebun, saya banyak istighfar Ustaz, tapi inilah saya. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang batu. Nak beli sebilang tanah pun tak dapat lagi. Ustaz kata istighfar dapat tanah, dapat kebun. Tidak. Ayat Quran turun mula-mula dalam kalangan orang Arab Quraisy, betul tak? Nabi SAW membawa dakwah Islam mula dengan Arab Quraisy, kemudian berkembang seluruh dunia. Orang Arab ni tuan-tuan, jangan nak berlawan pasal emas dan perak. Zaman Abu Jahal, Abu Lahab lagi sampai sekarang, orang Arab kaya dengan emas dan perak. Kalau setakat, Mami Jarum kan, aku pakai gelang sampai siku, aku sampai leher, dia kata. Sebab memang dia kaya. Emas, perak dia banyak. Bukan itu istilah berlawan kalangan orang Arab. Emas, perak dia terlalu banyak. Yang mereka rasakan mewah, berjaya, melebihi orang lain, kalau mereka ada kebun, kebun mereka subur. Itu digambarkan sebagai kebun bagi yang banyak istighfar. Sebab negara Arab, negara apa? Tandus, betul tak? Dia, orang Jawa panggil desert. Gurun, orang Jawa panggil. Desert, gurun. Jadi kalau nak tanam pokok, buat kebun delima, kebun buah tin, belum tentu menjadi. Sebab kadang-kadang selalunya tak jadi. Jadi barang siapa yang kebunnya menjadi subur menghijau, satu kejayaan, kemewahan, satu benda yang boleh dibanggakan. Jadi barang siapa yang kebunnya menjadi, itulah satu kurniaan yang besar. Itu digambarkan, diberikan kebun-kebun yang menghijau. Jadi untuk kita bagaimana Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita ada kebun yang menghijau subur depan mata kita, rasa apa? Rasa tenang, betul tak? Rasa tenang, rasa cukup. Jadi orang yang banyak istighfar, Allah Ta'ala bagi dia satu rasa ketenangan, kecukupan, seolah-olah dia berada dan memiliki kebun-kebun yang menghijau. Walaupun rumahnya sederhana, hatinya tenang. Rasa tenang, rasa cukup. Macam kita tengok kebun. Tapi kalau ada kebun, Alhamdulillah. Istighfar, tiba-tiba ada rezeki. Orang terpijak, orang ni dia nak bagi kita tanah untuk usahakan. Dia kata, saya tak ada waris bagi rezeki kan. Tapi bukan kebun sekadar kebun. Yang digambarkan sebagai kebun kemampanan dalam hidup. Kecukupan, kekukuhan dalam hidup, tenang dalam hidup kita. Dan yang seterusnya, wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala akan jadikan wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan menjadikan sungai yang tak henti mengalir di dalam kebun tersebut. Kelebihan yang ke-6. Sungai, orang marah saya. Saya Ustaz kebun besar, tapi sungainya tak muncul-muncul sampai sekarang. Macam mana pula aku nak buat sungai? Maksudnya, sungai ini mengalir, betul tak? Maksudnya keberkatan yang tak berhenti mengalir dalam hidup kita ibarat sungai. Kan orang banyak istighfar, hidupnya diberkati seperti air sungai yang mengalir tak berhenti-henti. Jangan pandang sungai yang kita nampak depan mata, tetapi keberkatan yang tak berhenti mengalir. 6. Dan akhir sekali, kelebihan istighfar yang ke-7 dalam surah yang lain, surah yang ke-3 dalam Al-Quran yang diberi nama Ali Imran, ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala sebut, dan bersegeralah melakukan perkara yang boleh menyebabkan kamu semua diampunkan oleh Tuhan kamu.